Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga bahagia di sebuah kampung. Bawang putih bersama ayahanda dan ibundanya. Namun, ibunya meninggal dunia ketika dia berusia 9 tahun. Tinggallah dia bersama ayahnya sebagai anak yatim. Pada suatu hari, ketika ayahnya pulang dari bekerja, tiba-tiba, Oh, kamu ni mesti bawang putih kan? Ni bawang merah. Kakak kamu yang baru. bawang merah dan bawang putih hanya mampu merenung antara satu sama lain. Seorang dengan cemburu dan iri hati di matanya. Namun, yang seorang lagi penuh dengan keterujaan kerana mempunyai keluarga baharu. Wah, sudah lama aku menginginkan kakak. Lepas ni boleh kita main sama-sama. Manakala bawang putih membantu membawa barang-barang mereka, ibu tiri menghampiri anak perempuannya. Hei bawang merah, kau datang sini sekejap. Kau dengar sini. Jangan kau sengaja membawa keburukan ketika ayahnya di sini. Kalau tidak, pasti orang tua itu akan buang kita. Dia sayang amat pada si bawang putih itu. Bawang merah hanya mampu mengangguk kepada ibunya kerana dia adalah seorang gadis berusia 11 tahun yang sudah lama menderita kesakitan. Hidup di tepi jalan bersama ibunya. Aku tidak mahu lagi meminta sedekah, Mak. Aku tidak mahu dicaci maki oleh penduduk di situ. Bawang merah membisikkan kata-kata itu kepada ibunya, hampir merayu untuk tidak membawanya ke tempat itu lagi. Sudahlah bawang merah, jangan kamu menangis lagi. Mari sini. Kalau kamu terus menangis begini, kamu bakal menghancurkan rasa kita, tahu tak bawang merah? Ayah si bawang putih tu, dia tak tahu pun bahawa kita ni golongan kelas bawah. Kalau kamu terus menangis begini, aku akan tinggal kamu seorangan. Ibu melepaskannya, tetapi dia tidak dapat melepaskan sedikit kemarahan dari mata ibunya. Ibu, bawang merah, makanan telah dihidang. Ketika mereka berada di rumah, Bawang putih! Bawang putih! Mana dia ni? ternyata bawang putih masih tidur di dalam biliknya. Dia mengalami hari yang sangat sukar semalam kerana dia perlu menjaga ayahnya yang jatuh sakit baru-baru ini. Hei bawang putih, kau tak dengar ke aku menjerit nama kau? Kenapa kau tak bangun lagi ni? Kau tak nampak ke pakaian-pakaian yang masih kotor ni? Makanan pun tak dihidangkan lagi. Anak pemalas kau ni. Aku minta ampun, Mak. Aku tidur lewat semalam kerana menjaga ayah yang tenat. Oh, kamu risaukan orang tua yang diambang kematian tu. Habis tu, kami ni yang hampir mati kebeluran, kamu tak peduli. Tidak, Mak. Baiklah, aku siapkan makanan buatmu dan bawang merah sebentar, ya? Gara-gara ayah kau yang dah tak boleh kerja tu, kita telah kehabisan ras. Jadi, buat hari ni, kau tak boleh makan lebih dari yang aku beri. Kau dengar tak bawang putih? Bawang putih hanya mampu mengangguk mengikut permintaan ibu tirinya. Kerana itulah hakikatnya. Ayahnya tidak lagi mampu melakukan kerja buruh dan wang yang ada hanya digunakan untuk memenuhi keperluan bawang merah dan ibu tirinya sahaja. Hari sudah petang, bawang putih kelaparan. Tetapi ia bukanlah perkara yang mengejutkan kerana dia menyedari bahawa dia tidak menjamah walau sesuap nasi sejak pagi lagi. Semasa berjalan ke bilik tidur, dia terdengar batuk dari ruang ayahnya. Ayah! ayahnya batuk tidak terkawal dan bawang putih tidak dapat berbuat apa-apa. Air matanya mula bergenang, tetapi dia mengawal dirinya untuk mengelak membuatkan ayahnya sedih lagi. Ayah, apa kata kita pergi mencari ubat? Sudah lama ayah sakit, tapi tidak pernah pun pergi mencari ubat. Kita pergi, ya? Ayahnya hanya mampu memandangnya dengan sedih. Dia tahu masanya sudah tamat dan dia juga merindui arwah isterinya yang melahirkan bawang putih. Anakku, aku tidak lama lagi bakal meninggalkan kamu. Dan tiada ubat yang boleh sembuhkan sakitku. Maafkan ayah. Maafkan
Maafkan ayah kerana tidak dapat bersama kamu. Aku sangat menyayangi kamu, Bawang Putih. Mungkin kita akan bertemu semula di syurga ilahi bersama ibu kandungmu. Tidak ayah, jangan tinggalkan aku sendirian. Bawang Putih menangis teresak-esak. Dia memohon kepada Tuhan agar tidak mengambil ayahnya. Ayahnya lah yang memberinya keselesaan walaupun dalam kelaparan dan letih akibat kerja. Tanpa ketahuan, ibu tirinya berada di belakang pintu, mencuri dengar mereka untuk mengetahui keadaan suaminya. Setelah menerima maklumat itu, dia berlari kembali ke Bawang Merah yang berada di dalam bilik tidurnya. Bawang Merah, tak lama lagi kita bakal jadi kaya raya. Seronoknya. Bawang Merah dan Ibu Tiri sedang ketawa gembira apabila tiba-tiba Bawang Putih masuk ke dalam bilik. Apa yang kau buat kat sini? Kau tak nampak yang kami sedang berbual? Ayahku tu sudah tiada. Pada suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk membasuh pakaian. Dia berasa ngantuk, lapar dan badannya berasa sangat lemah. Semasa membasuh, Bawang Putih tidak menyedari selendang kesayangan ibu tirinya telah hanyut. Apabila dia memasukkan semula pakaian ke dalam bakul, dia terkejut apabila mendapati selendang ibu tirinya tiada di situ. Alamak, selendang kegemaran mak sudah hilang. Oh tidak, ia sudah dibawa arus sungai. Alah, macam mana ni kalau aku pulang ke rumah? Aku pasti dimarahi oleh mak. Apa patut aku lakukan? Bawang Putih mengambil keputusan untuk turun semula ke sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencuci lembunya. Pakcik, adakah pakcik ternampak selendang merah yang dibawa arus sungai? Selendang merah? Oh, ada. Pakcik ada ternampak selendang itu diambil oleh seorang nenek tua yang sedang membasuh pakaian di tepi sungai. Rumah nenek tua tersebut terletak di atas gunung sana. Bawang Putih segera menuju ke atas gunung. Di sana, dia menemui sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum nenek. Nenek ada nampak tak selendang merah milik mak saya? Hai anak muda, cepatlah masuk dulu. Apa nama kamu? Nenek tersebut berkata bahawa dia akan memberikan semula selendang merah itu, tetapi dengan satu syarat. Bawang Putih dikehendaki menolongnya dahulu. Bawang Putih bersetuju. Seharian dia menolong nenek tersebut memasak, mencari kayu api, mengemas rumah dan membasuh pakaian. Bagi Bawang Putih, semua kerja ini mudah kerana dia sudah biasa melakukannya. Akhirnya, tiba masa untuk Bawang Putih pulang ke rumah. Lalu, nenek itu memberikan kembali selendang kepunyaan ibu tirinya itu. Bawang Putih, ini kan selendang yang kamu cari? Oh ya, nenek nak berikan kamu hadiah sebiji labu. Kamu pilihlah yang mana kamu suka. Yang kecil ataupun yang besar ya. Saya nak labu kecil tu lah nenek. Tapi ingat, jangan sesekali kamu buka labu tu sebelum kamu pulang ke rumah. Ingat ya? Saya faham nenek. Saya akan lakukan semua yang nenek suruh. Apabila Bawang Putih tiba di rumah, dia dimarahi oleh ibu tirinya dan Bawang Merah. Ke mana kamu telah pergi, Bawang Putih? Berani ya kamu? Sudah, kami tak perlukan alasan pun dari kamu. Mereka terus memukulnya. Kemudian, mereka melihat labu yang dibawa oleh Bawang Putih. Sekarang, kau pergi ambil labu tu dan kau pergi masak. Kami dah kebururan disebabkan kau. Bawang Putih mengambil pisau dan membelah labu tersebut. Alangkah terkejutnya dia, labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal. Mana kau dapat labu ni, Bawang Putih? Bawang Putih memberitahu mereka semua perkara yang telah berlaku. Kau patut pilih
labu yang bersaiz besar. Mesti dalamnya terdapat banyak barang kemas. Mendengar kata-kata bawang merah, akhirnya Ibu Tiri mendapat idea. Aku ada idea. Keesokan harinya, Mak Tiri dan Bawang Merah menuju ke sungai lalu mereka melepaskan selendang merah itu dan secara rahsia mereka mengikuti selendang merah yang hanyut di bawah arus sungai. Nenek tua itu sekali lagi mengambil kembali selendang merah yang hanyut di bawah arus sungai itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah mengikuti nenek tua itu pergi ke gunung. Sepanjang perjalanan mereka, Mak, Merah dah penat lah. Jauh lagi ke perjalanan nek tua ni nak sampai ke rumahnya? Aku cakap sabarlah Merah. Oi, dah nak sampai dah ni. Sabar jap. Wahai nenek tua, selendang merah punya mak saya telah hilang. Adakah nenek nampak di mana keberadaan selendang itu? nenek rasa nenek nampak selendang arwah ibu kamu tu ketika ianya dihanyut sungai pagi tadi. Seperti mana bawang putih perlu menolong nenek tua itu sebagai ganti untuk mendapatkan kembali selendang merah itu, begitu jugalah Mak Tiri dan Bawang Merah perlu lakukan. Lalu mereka menolong nenek tua itu walaupun terpaksa dan mereka merungut sepanjang melakukannya. Mak, Merah penat sangatlah. Kalau bukan kerana labu tu, memang tidak ingin Merah tolong nenek tua ni. Betul tu Merah. Mak pun penat sebenarnya ni. Mak harap-haraplah dalam labu tu ada lagi banyak belian dengan permata. Jadi kita makin kaya lah. Akhirnya, mereka dapat menyelesaikan tugas yang diamanahkan oleh nenek tua itu walaupun dalam keadaan terpaksa. Lalu, mereka mahu pulang ke rumah kerana sudah menyelesaikan tugas mereka. Nenek tua itu pun memberikan selendang merah itu kepada Mak Tiri dan Bawang Merah. Atas meja tu ada 2 biji labu. Satu yang besar, satu yang kecil. Sebabkan kamu berdua dah tolong nenek dari pagi tadi, kamu pilihlah yang mana kamu nak sebagai hadiah. Yakin lagi pasti aku akan pilih labu yang paling besar tu nenek tua. Tapi ingat, jangan sesekali kamu buka labu tu sebelum kamu pulang ke rumah. Ingat ya? Baiklah, wahai nenek tua. Itu sudah semestinya. Kami pulang dahulu ya. Assalamualaikum. Namun, Bawang Merah dan Mak Tiri tidak mengikuti arahan nenek tua itu. Lalu mereka dengan tidak sabarnya mahu membuka buah labu yang besar itu. Jom kita buka labu ni sekarang Merah. Mak dah tak sabar ni. Kalau kita buka sekarang pun, nenek tu bukan tahu pun. Betul tu Mak. Buka je lah labu ni. Merah dah tak tahan ni nak tengok berlian dan permata yang cantik-cantik. Walau bagaimanapun, mereka berasa amat terkejut kerana di dalam buah labu itu dipenuhi oleh binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking, labah-labah dan lipan. Malamnya, mereka digigit oleh ular yang ada di dalam buah labu itu. Apa ni? Kau mana berlian dengan mata tu pergi? Mak, sakit. Merah kena gigit ular ni Mak. Sakit Mak. Ish. Oleh kerana mereka berada di tengah-tengah hutan dan tiada siapa yang mendengar jeritan dan pertolongan mereka, Mak Tiri dan Bawang Merah lalu mati akibat digigit oleh binatang-binatang yang berbisa itu. Akhirnya, ketamakan mereka telah menjadi bencana buat mereka sendiri. Tamat.